Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 9 Januari 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Walisa Sari, pastinya kami akan bawakan kepada anda berita lokal yang telus dan terus kepada anda. Berita baik untuk penduduk luar bandar. Sarawak akan mendapat liputan internet yang lebih baik dan pantas tahun ini. Demikian kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Kata Abang Johari pihaknya mempunyai cara baharu untuk meningkatkan liputan ini. Menurutnya, berita baik itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Kerajaan kini sedang memikirkan cara untuk melaksanakan serta meningkatkan liputan internet di luar bandar. Ini kerana internet amat penting pada zaman sekarang, terutamanya untuk keperluan peringkat sekolah di luar bandar serta masyarakat. Dalam wawancara khas bersama akhbar tempatan, Abang Johari berkata kaedah baru tersebut akan memberi kemudahan kepada kawasan luar bandar yang telah dikenal pasti akan mendapat jaringan internet atau jalur lebar tanpa wayar. Jelasnya apabila berjaya dilakukan, beliau percaya ia akan menjadi titik permulaan yang akan dikembangkan dan dilaksanakan tahun ini. Sebelum ini, Abang Johari memberi bayangan mengenai inisiatif mengenai rancangan kerajaan Sarawak untuk meningkatkan capaian liputan internet di luar bandar pada Februari depan. Katanya ia merupakan formula dan kaedah baharu kerajaan Sarawak dalam usaha meningkatkan ekonomi digital. Baik, sementara itu dalam wawancara sama, Abang Johari berkata 4 tahun dari sekarang adalah masa untuk Kerajaan Sarawak melaksanakan semua prinsip dan konsep pembangunan negeri ini yang telah dirancang sejak 2017 hingga 2020. Menurut beliau, ia termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan sebagainya. Malah bekalan elektrik sepenuhnya ke rumah panjang dan pedalaman dijangka dapat dilaksanakan 2 tahun lebih awal berbanding sasaran asal 2025. Keberkesanan teknologi yang diguna pakai menerusi skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak atau SARES turut memberikan hasil yang memberangsangkan. Antara lain termasuk bekalan air yang diyakini dapat dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negeri menjelang tahun 2023 atau 2024. Keberhasilan penyediaan semua keperluan asas itu membolehkan masyarakat luar bandar yang terlibat dalam pelbagai sektor dapat memainkan peranan penting dalam mengubah ekonomi negeri. Dari sudut tenaga kerja dan pembangunan bakat, katanya, kerajaan turut menyediakan peluang membangunkan modal insan selari dengan aspirasi kerajaan menjadikan Sarawak sebagai negeri maju pada 2030. Ditanya sama ada Sarawak mampu capai hasrat itu lebih awal, kata Abang Johari, beliau percaya ia dapat direalisasikan menerusi perancangan yang teliti dan sistematik. Sumber dan bakat yang dimiliki Sarawak jelasnya mampu membuka ruang dan peluang untuk menarik kemasukan pelabur asing sekaligus mengeluarkan produk yang dapat diterima di pasaran tempatan. Yakin dengan pelan jangka panjang itu, Sarawak mampu menjadi destinasi pelaburan tinggi sekaligus mengembangkan ekonomi Malaysia. Ketiadaan jambatan konkrit bukan sahaja menyukarkan perhubungan penduduk di Kampung Sengelau, Seri Aman sekaligus menyebabkan penduduk kampung berkenaan sukar memasakkan tanaman. Namun kesukaran itu berakhir apabila sebuah jambatan konkrit dibina pada 2019. Tanpa jambatan, penduduk terpaksa menaiki sampan menyeberang Sungai Undop untuk ke kebun masing-masing. Hasil tanaman yang banyak ada kalanya tidak dapat dipasarkan kerana kesukaran untuk membawa ia keluar. Penduduk kampung Empaga Baili berkata, dengan jambatan itu urusan harian penduduk semakin mudah. Kerana dari dulunya kami melintas Sungai Batang Undop ini melalui jejantas betong pada mulanya. So kami berjalan kaki dan kedua ditambah baik dengan kayu belian. Jadi semua penduduk dapat melalui jambatan itu dengan motosikal lah. Tambahnya, selain jambatan konkrit, pembinaan jalan berbatu membantu penduduk membawa keluar hasil tanaman dalam jumlah yang besar. Jadi kami terima kasih. Kemudahan itu menyenangkan kami untuk mengambil hasil ke pasar, untuk menjual mana-mana tempat lah. Dan itulah satu penggunaan
Penghulu kampung Bailey Gamang menyatakan rasa bersyukur atas kemudahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Kami dulu cuba aku jadi tuan masyarakat, menjadi penghulu. Nak long buat berdau pergi jalan nonton ke rumah panjai. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis memberitahu dengan adanya kemudahan jambatan dan jalan, proses pemeliharaan tanaman dapat dijalankan. Rehabilitation program sebab takut orang abandon the project, the government spend money already. So I ask Jabatan Pertanian to rehab because this will meningkatkan hasil dari petani ladang situ, part of their income. Sebanyak 1,110 ketua isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Opar telah diluluskan permohonan bagi mendapatkan tangki air gabungan Parti Sarawak GPS untuk fasa pertama. Majlis penyerahan tangki air berkenaan telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis pada Sabtu. Beliau yang juga Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak berkata sebanyak 56 ketua isi rumah yang diwakili ketua kampung menerima tangki masing-masing pada Sabtu. Paki tangki berkenaan akan dihantar oleh pihak kontraktor secara terus kepada ketua isi rumah yang telah lulus permohonannya. Sementara itu, Francis dalam ucapannya menggesa Ketua Kampung dan Pusat Khidmat Masyarakat SUPP menyemak semula punca bagi ketua isi rumah yang belum menerima bekalan tangki air. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK akan melakukan perbincangan lanjut bagi menentukan kadar bayaran upah juru bahasa isyarat. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini adalah penting sebagai menghargai perkhidmatan mereka. Kadar, dan ini juga kita akan bincang lanjut pihak kami di kementerian, iaitu tentang bayaran yang harus dibayar apabila sama ada persatuan atau pihak tertentu yang memerlukan perkhidmatan mereka. Tambah beliau lagi, perkara ini juga akan diusulkan kepada pihak Setiausaha Kerajaan Sarawak untuk didedahkan kepada orang awam. Dan kemudian dari segi formalitinya nanti kita akan bincang dengan Setiausaha Kerajaan Negeri supaya apa yang telah diputuskan dan dipersetujui dapat diketahui oleh orang awam. Dan dengan itu bayaran yang sewajarnya bolehlah mereka nikmati. Jelasnya lagi, perkara itu turut mendapat sokongan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk dilaksanakan. Tindakan ini katanya munasabah kerana perkhidmatan jurubahasa isyarat adalah bertaraf profesional dan perlu dibayar dengan kadar yang sesuai. Majlis Keselamatan Negara MKN disaran untuk memperketatkan lagi kawalan pergerakan rentas daerah dan negeri sekiranya kes COVID-19 dalam negara terus meningkat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, langkah itu perlu berikutan peningkatan kes COVID-19 akhir-akhir ini dipercayai berpunca daripada kebenaran merentas daerah dan negeri sejak Disember lepas. Selain itu, beliau berkata peningkatan kes turut disebabkan tindakan aktif untuk melaksanakan ujian saringan kesihatan ke atas semua pekerja asing di sektor perkilangan dan pembinaan bermula Januari. Sejak 1 Januari lepas, kerajaan telah mewajibkan majikan di sektor industri dan pembinaan membuat saringan kepada warga asing. Katanya hasil dari saringan itu memberikan keputusan yang mengejutkan apabila ramai dikesan positif menyebabkan peningkatan kes secara mendadak dengan pantas. Katanya ia terjadi kerana wujud unsur ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang digariskan semasa pembukaan semula sektor ekonomi. Bank Muamalat Malaysia Berhad menawarkan tempoh pembayaran moratorium sehingga 6 bulan bagi semua kemudahan pembiayaan. Ia ditawarkan kepada individu dan perniagaan yang layak di kawasan terjejas banjir bermula 9 Januari sehingga 28 Februari 2021. Ketua Pegawai Eksekutifnya Khairul Kamarudin berkata, bank tersebut menawarkan bantuan dalam bentuk moratorium sehingga 6 bulan kepada pelanggan berdasarkan kepada merit kes.
Pelanggan yang ingin memohon bantuan perlu melengkapkan dokumen berkaitan seperti foto dan pengesahan daripada pihak berkuasa tempatan. Tambah Khairul, pelanggan yang merupakan peserta dalam program bantuan pembayaran bersasar atau bantuan pembayaran bersasar dipertingkat layak memohon dan tempoh pembayaran moratorium itu akan menggantikan program sedia ada. Baik, bersua kembali dalam Utama TVS. Lagi perkembangan dalam negeri. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 55 kes positif baru dicatatkan di Sarawak pada Sabtu. Ia merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah kes COVID-19 di negeri ini sejak kali terakhir kes tertinggi direkodkan pada 1 April 2020 iaitu sebanyak 32 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataannya berkata daripada jumlah tersebut, 37 kes dari daerah Sibu, 15 kes dari daerah Kuching, 2 kes dari daerah Miri dan Bintulu mencatatkan 1 kes. Dengan pertambahan tersebut, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,251 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Pasai Sibu yang setakat ini melibatkan daerah Sibu dan daerah Muka. Indeks kes kepada kluster ini ialah kes ke-1175 yang telah didapati positif pada 7 Januari 2021 melalui saringan individu yang baru balik dari Semenanjung Malaysia. Setakat jam 12.30 hari 8 Januari 2021, sejumlah 73 individu telah disaring. Daripada jumlah itu, 38 kes dikesan positif termasuk kes indeks 8 individu negatif dan 27 individu masih menunggu keputusan makmal. Susulan pengesanan 37 kes positif COVID-19 di rumah Langi Pasai Siong, Sibu, 8 rumah panjang dikenakan sekatan pergerakan selama 14 hari bermula jam 11.30 malam pada Jumaat. Antaranya rumah Jelian Nayor, rumah Ringgit Ucu, rumah Langi Ambau, rumah Pemaja, rumah Nyagai Alok, rumah Jeram Empin, rumah Kelly Cundau dan rumah Nyabong Ajon. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Charles Seo, ia susulan satu kes positif dikesan melalui hasil saringan kes seorang perempuan yang balik dari Johor iaitu kes ke-1175 pada 29 Disember lalu. Terdahulu, Kementerian Kesihatan telah membuat saringan terhadap 74 orang penduduk di Rumah Langi pada 7 Januari lalu dan keputusan pada 8 Januari mendapati seramai 37 individu disahkan positif. Sehubungan itu, bekalan makanan dan kemudahan kesihatan akan diberi kepada 8 rumah panjang yang terlibat dalam sekatan jalan tersebut. Sesiapa yang telah menghadiri upacara pengebumian di Rumah Langi Pasai Siong pada 29 Disember 2020 hingga 31 Disember 2020 turut diminta untuk hadir membuat pemeriksaan dan saringan di Klinik Kesihatan Jalan Lanang atau Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Sementara itu, sebarang kelulusan untuk mengadakan apa-apa acara atau program perhimpunan awam oleh jawatankuasa itu sebelum ini ditarik balik dengan serta-merta. Ia katanya adalah berkaitan dengan perhimpunan ramai, majlis tertentu dan sebagainya termasuk acara keagamaan. Susulan itu, pihak pengurusan Gereja Katolik Sibu yang membatalkan upacara sembahyang misa bermula 10 Januari ini. Bishop Gereja Katolik Sibu, Right Reverend Joseph He dalam kenyataannya menangguhkan semua aktiviti di Gereja Katolik Sacred Heart bermula Sabtu selama 3 hari hingga 12 Januari ini. Kata He, ia adalah sebahagian daripada langkah berjaga-jaga pihak gereja apabila sebanyak 37 kes positif COVID-19 baru dicatatkan di Sibu. Jelasnya, tiada sembahyang misa diadakan pada hujung minggu ini dan sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan keadaan semasa. Kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 88.58 juta kes. Memetik data terbaru Johns Hopkins University Amerika, syarikat masih kekal sebagai negara terjejas teruk akibat pandemik ini dengan melebihi 21.77 juta kes. Ini diikuti India dengan 10.41 juta kes dan Brazil dengan 7.96 juta kes.
Manakala negara yang melepasi angka 2 juta kes ialah United Kingdom, Perancis, Turki, Itali dan Sepanyol. Jerman, Colombia, Argentina, Meksiko, Poland, Iran, Afrika Selatan, Ukraine dan Peru pula antara negara yang merekodkan lebih 1 juta kes positif. Manakala negara-negara lain pula merekodkan antara 500,000 ke 300,000 kes termasuk Malaysia. Sementara itu, angka korban akibat pandemik ini telah melebihi 1.9 juta kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 367,000 kes, manakala Brazil, India dan Meksiko merekodkan lebih 100,000 kes kematian. United Kingdom, Itali, Perancis, Rusia, Iran dan Sepanyol mencatatkan angka korban sebanyak 50,000 kes dan lain-lain negara kebanyakannya merekodkan 20,000 angka korban. Ini nasihat kepada anda. Masyarakat dinasihati agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kegagalan mengamalkan SOP akan mempengaruhi trend peningkatan kes di Sarawak. Kata Pengarah Jabatan Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zin Hing, Sarawak sedang mengalami peningkatan kes COVID-19, malah Kuching akan menjadi zon merah dalam masa terdekat. Beliau dalam kenyataannya pada Sabtu memberitahu bahawa banyak daerah telah berubah menjadi zon kuning, jingga atau merah jika tiada usaha untuk menghentikan penyebaran jangkitan. Daerah-daerah seperti Seri Aman, Betong, Kapit dan Lawas yang sebelumnya bebas dari jangkitan kini mula terjejas. Kes jangkitan yang berlaku di Semenanjung tegasnya harus dijadikan contoh bagi mengawal pergerakan sekaligus mengelak penularan wabak. Majoriti daripada mereka yang dijangkiti COVID-19 tidak menunjukkan sebarang simptom atau simptom yang ringan, mudah sahaja diabaikan. Kes-kes terkini menunjukkan bahawa ia telah merebak dalam komuniti yang turut melibatkan kes berusia antara 4 bulan hingga 86 tahun. Katanya jangkitan wabak tidak mengenal siapa susulan penyebaran yang disebabkan kegagalan mematuhi arahan penjarakan sosial terutama melalui perjumpaan sosial. Penutupan Majlis Sukan Negara MSN dan Kompleks Sukan Negara bukan pilihan yang baik selepas berlaku jangkitan COVID-19 dalam kalangan atlet dan pegawai sukan. Ketua Pengarah MSN Dato' Ahmad Syapawi Ismail berkata, penutupan itu akan menjejaskan prestasi atlet. Penutupan itu berlaku setelah berbincang dan mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tambah Syapawi, MSN bagaimanapun sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya terhadap pematuhan semua prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam usaha mengengkang penularan wabak tersebut. Pada Khamis, MSN mengesahkan 5 lagi kaki tangan mereka positif ujian COVID-19 selepas sebelum ini dilaporkan 7 atlet dan seorang pegawai sukan dijangkiti wabak itu sebelum memulakan kem latihan berpusat Isnin lepas. Bersua kembali. Sebuah pesawat milik Sriwijaya Air yang dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak, Indonesia dilaporkan terputus hubungan dengan Menara Kawalan Kementerian Perhubungan Indonesia mengesahkan perhubungan terakhir pesawat dengan Menara Kawalan pukul 2.40 petang Sabtu waktu tempatan. Siasatan masih dilakukan Pasukan Kecemasan Nasional Indonesia dan Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Indonesia. Menurut portal berita detik.com, lokasi terakhir pesawat itu dikesan ketika berada di kawasan perairan utara Pulau Jawa. Baik, seterusnya, parti-parti politik yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah GRS menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pada Sabtu. Ia bagi mengekalkan kerjasama selain menolak campur tangan luar yang cuba menggugat gabungan berkenaan. MOU tersebut ditandatangani oleh Pengerusi Bersatu Sabah, Datuk Haji Jinur, Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Presiden Parti Maju Sabah, SAPP, Datuk Yong Tek Lee. Turut menandatangani MOU berkenaan Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, Datuk Elron Alfred Angin, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Radin Maleh, Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah, PBRS
Arthur Joseph Kurup dan wakil-wakil PAS, MIC dan MCA Sabah. Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah berkata, MOU itu penting bagi mengukuhkan ikatan politik melalui musyawarah dan perundingan berasaskan persefahaman antara parti. Katanya lagi, semua parti dalam gabungan itu bersetuju untuk memastikan mandat rakyat yang telah diberikan pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16 lalu dihormati dan perlu diteruskan bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang di laut sejak 3 Januari lalu, mayat dipercayai Samsudin Bedin dijumpai di pantai Kampung Terombol dekat Telaga Air Kuching sekitar jam 6.20 pagi pada Sabtu. Mayat mangsa berusia 59 tahun itu ditemui terdampar di pantai oleh penduduk kampung. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Azharul Sahari, mangsa telah keluar dari rumah sekitar jam 5 pagi pada 3 Januari lalu untuk menghantar bot dari Santubong ke Kampung Lundu. Bagaimanapun status mangsa tidak diketahui selepas itu. Malah cubaan untuk menghubungi mangsa juga gagal. Operasi mencari dan menyelamat SAR bersama pelbagai agensi serta dibantu penduduk setempat diatur gerak selepas laporan kehilangan mangsa dibuat oleh ahli keluarganya kira-kira 9.30 malam. Mayat mangsa telah dijumpai oleh orang awam di pantai Terombol pada jam 6.25 pagi di mana jarak antara mayat mangsa dijumpai sekitar 30 ke 40 km dari pusat kawalan operasi bomba di JT Perikanan Wilayah 1 Sarawak, dan mayat mangsa telah disahkan oleh pihak keluarga mangsa dan mangsa seterusnya dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Setakat ini mayat mangsa telah dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut dan operasi SAR ditamatkan. Baik, kita balik ke berita sukan. Musim 2021 memperlihatkan pasukan Sarawak United FC tampil lebih ampuh untuk mencabar kejuaraan Liga Perdana selepas berjaya memburu ramai pemain berkualiti dan berpengalaman dalam kancah Liga Malaysia. Ketua Jurulatihnya E. Elevarasan berkata banyak perbezaan berlaku kepada pasukan berkenaan berbanding musim lalu. Antara pemain tersebut adalah Sandro Da Silva, Nur Syahrul Idlan Talaha, Lee Chang Hun dan Kristi Jayasilan. Bagaimanapun, Elevarasan tidak mahu kehadiran semua pemain terbabit meletakkan Sarawak United dianggap sebagai pilihan sebaliknya berasaskan peluang buat semua pasukan adalah sama rata bagi bersaing merebut kejuaraan. Pada musim depan, Elevarasan bakal dibantu bekas jurulatih kebangsaan selain Selangor, Felda United FC dan Kelantan, B. Satyanathan selaku pengarah teknikal Sarawak United. Elevarasan yang membimbing Sarawak United pada musim lalu sekadar membawa pasukan itu di tangga ke-10 di saingan Liga Premier serta terlepas peluang bermain di TM Piala Malaysia. Baik, berita sukan itu mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesihatan anda bersama Astro Saluran 122. Saya Malisa Sari bersama rakan penyampai. Dan saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.